Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, bagaimana Nabi SAW melakukan ibadat sempena dengan bulan Ramadan, ya? Yang pertama tentunya baginda memberi fokus kepada pelaksanaan solat yang sempurna, ya. Kita ikuti saranan baginda SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tunaikanlah solat sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Ini ucapan Nabi SAW yang disampaikan kepada para sahabat baginda, kerana para sahabat baginda sahaja yang mampu melihat Nabi SAW menunaikan solat dengan sempurna melalui mata kepala mereka. Jadi para sahabat yang mulia ini dapat melaksanakan solat dengan sempurna sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada mereka. Kemudian para sahabat mengajarkan pula pada tabi'in, kepada ulama' demi ulama' sampailah kepada kita hari ini, alhamdulillah. Jadi walaupun kita melihat bulan Ramadan sebagai bulan puasa, tetapi solat adalah pemangking utama dalam peribadatan kita kepada Allah, ya. Jadi jangan kita sesekali meninggalkan solat, atau mencuaikan solat, atau solat tidak cukup waktu pada bulan Ramadan ini, kerana solat merupakan ibu segala ibadat, ya. Nabi SAW pernah bersabda, sallu salatal muwadda', tunaikanlah solat seumpama solat perpisahan terakhir kamu dengan dunia ini. Maksudnya tunaikanlah solat dengan sempurna sebelum masa kematian kita tiba. Sebab tu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ini, puasa dulu ke solat dulu? Kan? Puasa dulu ke solat dulu? Jawapannya ialah solat dulu. Kita solat fardu dulu, masuk bulan Ramadan tu, kemudian kita tunaikan solat tarawih. Kemudian pada malam tu baru kita berniat untuk melaksanakan ibadat berpuasa, kan? Jadi keutamaan dalam bulan Ramadan ini yang pertamanya ialah solat fardu 5 waktu dan diikuti dengan solat sunat qabliyah muakkadah, kemudian solat sunat qabliyah ghairu muakkad, kemudian diikuti oleh solat-solat sunat yang lain, ya. Kemudian barulah kita fokus kepada tarawih pada malam tu dan diikuti dengan niat berpuasa bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang sesiapa yang tidak berniat di dalam hatinya pada waktu malam untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak dikira puasa baginya. Jadi niat hanya pada malam hari. Yang kita lafaz niat tu untuk meyakinkan hati kita, kan, bahawa kita sengaja ingin melaksanakan ibadat puasa dengan keredaan hati kita sendiri, kan? Kemudian apa yang penting ialah dalam hati kita itu kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tuntutan kefarduan puasa itu sendiri. Jadi niat dalam hati, cuma lafaz niat di mulut itu adalah sunat bagi meyakinkan kita terhadap amalan yang kita lakukan. Kita tengok di sini perbuatan mengucapkan lafaz niat di mulut tu sunat dan memberi keyakinan pada hati kita serta orang lain sedar bahawasanya kita telah memulakan berniat untuk menyempurnakan ibadat puasa. Dan puasa Nabi SAW, ya, bukan sekadar puasa menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Baliknya, baginda juga mengajarkan kepada kita pentingnya puasa yang bersifat spiritual. Maknanya puasa mata daripada melihat perkara-perkara yang haram, puasa mulut daripada mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan dusta, puasa tangan dan kaki daripada menggunakan kepada urusan-urusan atau aktiviti yang haram dan makruh, puasa perut daripada menerima makanan atau minuman yang haram,
Begitu juga puasa kemaluan dari digunakan kepada perkara yang haram dan syubhat. Begitu juga dengan puasa nafsu daripada nafsu serakah yang jahat, dan kita puasa minda, kita tidak memikirkan benda yang sia-sia atau bahaya atau haram atau yang mendatangkan mudarat, dan kita puasa hati kita bahawa kita puasa dengan niat semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya puasa dengan sebab mak bapak kita suruh, paduai kita ada, bapa mertua bersama-sama dengan kita, atau kerana isteri membebel, atau kerana suami kita memaksa kita, atau dengan sebab keduniaan yang lain. Kita ikhlaskan puasa kita semata-mata kerana Allah, kerana kita dicipta untuk mengabdikan diri kepadanya. Wallahu a'lam.